Baik, Nasional 8 edisi 19 Disember, paparan utama yang menanti anda malam ini. Banjir di Pantai Timur sedikit pulih kini merebak ke Johor. 72 juta ringgit untuk bangunkan modal insan Bumiputera. Dan juga skim kawalan sempena Christmas bermula 23 Disember. Perincian malam ini bersama saya dan juga rakan tugas Siti Murni Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penduduk terjejas banjir di Kelantan terus berkurangan kepada 13,943 orang setakat 7 malam ini. Menurut portal banjir Majlis Keselamatan Negara MKN, mereka kini ditempatkan di 84 pusat pemindahan di 5 cacahan. Di Pasir Mas, jumlah terjejas banjir lebih 7,000 orang dan kesemua mereka kini ditempatkan di 34 pusat pemindahan. Di Kuala Krai pula, lebih 2,000 orang dan mereka kini ditempatkan di 13 pusat pemindahan. Di Tanah Merah, jumlah mereka terjejas banjir berkurangan kepada lebih 700 orang dan semua mereka kini ditempatkan di 12 pusat pemindahan. Di Machang, lebih 1,000 orang yang ditempatkan di 9 pusat pemindahan. Di Kota Baru pula terdapat 1,000 orang terjejas banjir dan kesemua mereka ditempatkan di 9 pusat pemindahan. Di Pasir Putih jumlah terjejas banjir lebih 600 orang dan mereka ditempatkan di 4 pusat pemindahan iaitu SK Wakaf Raja, SK Changai, SMK Kamil dan SK Kamil 1. Di Tumpat jumlah terjejas banjir ialah lebih 800 orang kepada 859 orang dan mereka ditempatkan di 3 pusat pemindahan. Baik, selain Pasir Mas, Kuala Krai merupakan antara jajahan yang terjejas teruk akibat banjir yang melanda Kelantan ketika ini. Dan untuk laporannya kita bersama Lorendra Fiona Bernard Baikan. Silakan. Baik, Syaril dan juga Siti Murni, terima kasih. Saya teruskan dengan laporan terkini kejadian banjir di seluruh jajahan Kuala Krai. Seperti yang kita tahu, air bah yang berlaku di Sungai Cinulang hampir menenggelamkan keseluruhan Kampung Cinulang, Kampung Pasir Jering, Kampung Dusun Ban dan juga Kampung Tasang. Menurut penduduk setempat, air sungai yang naik begitu tinggi pada malam 17 Disember lalu bagaikan tsunami dan ia adalah kejadian paling buruk berlaku setakat ini mengakibatkan beberapa kawasan tinggi terputus bekalan makanan selama 3 hari. Mula-mula tu saya duduk sipir rumah ni lah mak saya muka dia pergi Kuala Lumpur. Sipir tu duduk sipir tu air naik cepat lah. Saya tak fikir ke lain, dengan selas punggung bawa anak atas ruko sore, atas belakang sore, air kat dada. Saya jemerai-jemerai, saya lemah lah. Situ tu 3 beranak tu, nak boleh kau sapa rumah atas bukit sikit tu lah. Sapa situ, ada orang situ tolong gapo gini, duduk muh dia pun tak boleh juga. Air naik cepat gini, gapo terus lari naik atas bukit. Duduk atas bukit situ dengan lapar, dengan anak sejuk, dengan tak pakai baju gapo. Suami saya pergi cari makan lah, kayu perahu. Pergi cari buah hulu boleh 3 serupit. Bolehlah makan sebutir sore. Tahu kita nak kata gapun. Mungkin kita nak suruh sana nung muka situ. Kita pun tak mari buat sangat kita tak mari. Malah gitu lagi mari ni mari tengok rumah lagu mana. Kita mari tengok lagu ni. Tahu? Air itu naik pada mana? Atas kena? Pada atas nelon. Akibat kejadian luar jangka itu, Gerakan Wanita UMNO bahagian Kuala Krai bersama Majlis Belia Jajahan Kuala Krai turut menggerakkan setiap ahli bagi membantu menyediakan makanan untuk diagihkan kepada semua penduduk yang terperangkap. Aktiviti kita Wanita UMNO bahagian Kuala Krai membantu dari segi bantu lah makanan, agihan makanan ke pusat-pusat banjir, pusat pemindahan banjir bersama dengan skuad saya lah.
Di nampak gaya ni macam special sikit. di kawasan Mekebel ni, Cunulan ni kita special sikit, kita gotong royong bersama dengan belia jajahan Kuala Krai bersama dengan belia majlis belia jajahan Kuala Krai bersama wanita UMNO bahagian Kuala Krai lah. Dalam masa yang sama, skuad Alpha RTM turut menyumbangkan pek makanan kepada penduduk yang memerlukan. Baik, saudara, seperti yang kita tahu, masuk hari ketiga hari ini, kejadian banjir di seluruh jajahan Kuala Krai. Sehingga kini terdapat 3 kes yang dicatatkan Hospital Kuala Krai dan antaranya melibatkan seorang wanita yang masih dalam pantang. Pukul 6 macam tu lah. Air mula masuk slowly kat depan tu. And then bila dah masuk parat buku lali, dalam masa 20 minit dia naik ke paras dada. Masa hari tu 17 hari bulan baru 38 hari. Hari ni 40 hari lah. Mematuhi arahan berpindah, seorang lagi wanita yang syarat mengandung akur untuk mendapatkan perlindungan awal di Hospital Kuala Krai. Kat pinggir, lepas tu air kan naik cepat. Lepas tu nak ambil barang tak ada lah. Nampak bumbu saja dah rumah. Bulan tu dah berapa? 37 minggu. 30 hari dah. Baik, dalam pada itu turut mendapat perhatian pelbagai pihak apabila kaki tangan daripada pelbagai agensi berjaya membantu seorang wanita melahirkan bayi kembar di Klinik Kesihatan Kampung Boyong. Dalam pukul 4 pagi tuang air dah. Lepas tu suami pergi panggil misi. Misi dia pergi dalam pukul 5.30 kan, sebab payah kot kan, tak ada api. Tak boleh nak tahan dah sakit. Tunggu 10.30 tu memang tak boleh dah. Tu bila baby pertama tu. Tu 10.50 tu ambil bulat kedua tu. Dekat rumah ke dekat sini? Dekat klinik dalam tu lah. Baik, saudara, sehingga jam ini terdapat 15 buah penempatan sementara masih dibuka melibatkan 3,175 keluarga, mencakupi 932 sebenarnya. Baik, bagi operasi mencari dan menyelamat seorang bayi berusia 20 bulan dihentikan seketika kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, dan operasi akan buat semula seawal jam 7 pagi esok. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Jabatan Pertahanan Awam Jajahan Kuala Krai sentiasa memastikan kebajikan semua penduduk terjejas di SMK Keru ini sentiasa terjaga. Dan saya rasa setakat itu sahaja laporan yang kami dapat berikan daripada Pusat Operasi Liputan Lokasi Skuad Alpha di Kuala Krai. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syaril dan juga Siti Murni. Silakan. Baik, terima kasih Fiona secara langsung dari Kuala Krai, Kelantan. Sementara itu, Polis Kelantan menafikan laporan palsu yang menjadi viral di laman sosial. Kononnya 5 pelajar tahfiz di Rantau Panjang hanyut di bawah arus banjir dan masih belum dijumpai. Dan Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, sebaliknya berkata ia tidak benar dan pihaknya tidak menerima apa-apa laporan berhubung perkara tersebut. Datuk Mazlan menegaskan perbuatan itu akan menimbulkan kebimbangan orang awam sekaligus menjejaskan fokus anggota keselamatan membantu penduduk Kelantan menghadapi gelombang kedua banjir. Janganlah masa ni lah, masa banjir ni kita memberi maklumat tak tepat, maklumat yang tidak betul dan masukkan dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, kerana ini akan mengusarkan orang ramai. Jadi itu sebabnya saya minta lah di sini kerjasama. Datuk Mazlan ditemui media selepas menjadi tetamu Radio Malaysia Kelantan FM di Wakaf CI Kota Baru. Sementara itu, 540 pegawai dan anggota polis di semua 10 jajahan di negeri itu ditugaskan membantu penduduk yang terjejas banjir.
Sementara itu, mayat pelajar lelaki berusia 17 tahun yang dikhawatiri lemas di kampung Teluk Jering, Tumpat ditemui pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Tumpat, Deputi Superintendent Marzuki Mat berkata, mayat Cik Muhammad Anwar Cik Hassan yang juga penghidap sawan ditemui beberapa minit selepas kejadian tersebut jam 7.10 pagi. Ketika kejadian, mangsa dipercayai tergelincir sebelum terjatuh. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tumpat untuk pemeriksaan lanjut dan diserah kepada keluarganya. Sementara itu, jumlah banjir di Terengganu berkurangan kepada 8,806 orang petang ini berbanding 9,098 orang pada pagi tadi. Dan menurut Portal Majlis Keselamatan Negara MKN Terengganu, sehingga pukul 6 petang, 7 daerah terjejas oleh banjir melibatkan 2,527 keluarga yang ditempatkan di 128 pusat pemindahan. Daerah Besut paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa teramai iaitu 4,359 orang di 49 pusat berbanding jumlah mangsa 2,232 orang dari 582 keluarga yang ditempatkan di 25 pusat pada sebelah pagi. Dari Hulu Terengganu telah menunjukkan pemulihan yang kini 20 pusat pemindahan dibuka untuk menempatkan 1,283 orang mangsa dari 385 keluarga. Ia berbanding 37 pusat pemindahan bagi menempatkan 3,066 mangsa dari 949 keluarga pada sebelah pagi. Di Setiu, 643 orang dari 169 keluarga masih berada di 14 pusat pemindahan. Di Kemaman, 18 pusat masih dibuka bagi menempat 1,197 mangsa dari 340 keluarga. Manakala di Dungun, 25 pusat dibuka dengan jumlah mangsa 1,301 orang dari 339 keluarga. Ini pula kisah keluarga yang terperangkap lebih 7 jam di laluan jalan terputus akibat banjir di Hulu Besut. Dan bagi pasangan suami isteri, Muhammad Zain Ismail, 45 tahun dan isteri Nuraini Ishak, 41 tahun serta 2 anaknya, masing-masing 12 dan 13 tahun, mereka mampu berdoa untuk diselamatkan. Wartawan Nur Yusof berkongsi pengalaman getir ketika operasi menyelamat pasukan Jabatan Pertahanan Awam JPAM. Ketika itu telah pukul 3 pagi dan jalan sudah terputus hubungan. Lebih malang, telefon bimbit pula hilang dihanyutkan arus deras. Kejadian berlaku ketika mereka dalam perjalanan pulang ke rumah setelah selesai membeli keperluan persekolahan anak-anak mereka. Semasa ke Bandar Jertih, laluan itu tidak terjejas banjir. Bagaimanapun, semasa dalam perjalanan pulang ke Padang Bual, laluan itu dinaiki air antara 0.5 hingga 1 meter. Beliau cuba meredah arus air sehingga kereta milik kaki tangan syarikat air Terengganu 1 itu tiba-tiba enjin yang tidak berfungsi. Mereka cuba menunda kenderaan ke kawasan tinggi sambil cuba membaik pulih, namun usaha itu tidak berhasil. Ketika itu hujan lebat terus melanda kawasan itu yang menyebabkan mereka dilanda ketakutan. Salah seorang penduduk menghubungi pihak berkuasa untuk bantuan. Sepasukan anggota JPAM Besut yang diketuai Lieutenant Muda Muhammad Sohaimi Awang bergerak ke lokasi. 2 anggotanya melakukan tinjauan awal sebelum menurunkan bot untuk melakukan kerja-kerja menyelamat. Operasi itu berjaya memindahkan 4 beranak yang sudah kesejukan dan kelaparan itu. Wasal gos. Saya wis sarak lah. Panggil ada kereta sini lah tu tadi. Lepas kita balas dengan lampu. Balas dengan lampu lah. Lampu balas telefon. Telefon masuk ayah dia. Mengelapu lah. Isarak. Lampu kereta. Pakai lan. Tiba-tiba mari. Tolok kereta jauh lah. Tolok kereta nak beranak kan. Naik atas bukit tu nampak macam ada lampu. Tambah api petik lah. Ingat kau macam orang dekat juga. Berapa jauh satu kereta tu? Berapa jauh satu kereta? Jauh juga. Pengalaman pertama ni. Jadi ada masa terkalah di kawasan tersebut. Jadi inilah kita pun terus menggunakan bot untuk terus ke tempat mangsa. Jadi alhamdulillah semuanya selamat. Nur Yusof Besut untuk RTM. Baik, kita beralih ke Pahang. Mereka yang terjejas banjir meningkat 68 orang menjadikan jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir di negeri itu seramai 1,624 orang daripada 408 keluarga. Bagaimanapun, pusat pemindahan banjir masih kekal 6 buah setakat ini. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, pertambahan sebanyak 25 keluarga itu adalah di Sekolah Kebangsaan Gudang Rasau.
Secara keseluruhan, Sekolah Kebangsaan Gudang Rasau menempatkan 72 keluarga terdiri 282 orang. Manakala Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan menempatkan bilangan terbesar iaitu 893 orang, iaitu 235 keluarga. Sementara Dewan Orang Ramai Sri Damai menempatkan 76 orang dari 25 keluarga, diikuti Sekolah Kebangsaan Fakih Abdul Samad melibatkan 320 orang dari 62 keluarga dan Pusat Bina Insan Jaya Gading menempatkan 48 orang dari 12 keluarga. Manakala Dewan Orang Ramai Semangat menempatkan 5 orang dari 2 keluarga. Semua jalan yang ditutup ekoran kenaikan air kini juga telah dibuka untuk semua jenis kenderaan. Sehubungan itu, orang ramai yang berada di kawasan berhampiran sungai dan kawasan yang berisiko berlakunya banjir dinasihatkan berjaga-jaga dan segera berpindah sekiranya diarahkan. Dan seterusnya di Johor, banjir turut melanda daerah Mersing hari ini. 305 orang daripada 87 keluarga dipindahkan berikutan kawasan kediaman mereka dinaiki air melebihi 1 meter ekoran hujan berterusan sejak awal hari ini. Ketua Polis Daerah Mersing DSP Muhammad Shahar Abdul Aziz berkata mereka dari Kampung Cik Wuk, Kampung Tengku dan Kampung Air Tawar. Beliau berkata 250 orang melibatkan 73 keluarga di Kampung Cik Wuk dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan SK Seri Pantai, Tengku dipindahkan ke SK Tenglu, manakala 49 orang dari 12 keluarga di Kampung Tenlu dipindahkan ke SK Tenlu. 6 orang melibatkan 2 keluarga di Kampung Air Tawar pula dipindahkan ke SK Pusat Air Tawar. Baik, kita beralih ke perkembangan lain. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan peruntukan berjumlah 72 juta ringgit bagi membangunkan kira-kira 5,000 modal insan Bumiputera pada tahun depan. Ia akan disalurkan melalui Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera, Yayasan Peneraju. Datuk Seri Najib menjelaskan daripada 5,000 pelajar tersebut, 500 beasiswa disalurkan menerusi peneraju tunas, 3,500 beasiswa menerusi peneraju skill dan 800 hingga 1,000 beasiswa melalui peneraju profesional termasuk program perakaunan. Yayasan Peneraju jelas beliau akan menyediakan 500 beasiswa setiap tahun sehingga tahun 2020 merangkumi program pensijilan asas seperti CAT, CFAB, CAB, CIMA. Manakala pensijilan profesional seperti ACCA, CIMA, CPA Australia, ICAEW dan Micra ICAA. Kita juga akan melihat fasa yang kita sebut sebagai gelombang kedua. Ia ini merangkumi tempoh tahun 2015 hingga 2017. Peruntukan sedang dipohon dan kita akan memberi maklum tentang program-program selanjutnya. Datuk Seri Najib menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Peneraju di bangunan Perdana Putera Putrajaya. Tambah beliau, Yayasan Peneraju bukan sahaja memberi tumpuan pembangunan modal insan tetapi juga memfokuskan kumpulan golongan berpendapatan 40% ke bawah. Kita sedar bahawa ramai pelajar-pelajar yang pencapaiannya adalah sederhana, tetapi mereka sebenarnya berpotensi tinggi kerana latar belakang keluarga mereka yang miskin, dan oleh kerana kengkangan seperti ini, mereka tak dapat merealisasikan potensi mereka yang sepenuhnya. Jadi di sinilah peranan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera untuk melihat bagaimana kita boleh tingkatkan pencapaian mereka di peringkat sekolah menengah, seterusnya pada peringkat kemahiran skilling dan juga pada peringkat pendidikan tinggi tertiary.
Lebih 4,000 pelajar mendapat tajaan beasiswa di bawah 3 program teras iaitu bermula 2012 hingga 2014. 51 program melibatkan 28 pengkhususan kerjaya meliputi 10 industri telah dilaksanakan merangkumi perbelanjaan berjumlah 72.4 juta bagi tempoh 3 tahun pertama. Yayasan Peneraju merupakan sebuah tabung amanah yang diwujudkan untuk memastikan bahawa keupayaan dan kepakaran bakat Bumiputra terus membangun untuk berdaya saing secara kompetitif di peringkat global. Ia merupakan satu komponen di bawah hala tuju transformasi ekonomi Bumiputra yang dilancarkan unit peneraju agenda Bumiputra Teraju di bawah unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Ketua Eksekutif Yayasan Peneraju Raja Azura Raja Mahayuddin menjelaskan sejumlah 17,000 pemegang beasiswa disasarkan dalam tempoh gelombang kedua. Ia melibatkan tahun 2015 hingga 2017. Bagi mencapai sasaran tersebut, Yayasan Peneraju akan mengadakan kerjasama rapat dengan pelbagai pihak dalam industri selain di peringkat negeri. Kita ambil daripada yang average results, tapi kita nak unleash diorang punya, kita nak apa? Kita nak menggilap potensi lah. Nak memastikan bahawa mereka ni boleh, dengan bila kita bawa mereka keluar daripada kesusahan dan kita letak mereka di satu tempat di mana diorang tak perlu risau tentang kewangan, diorang ada bantuan dari segi good facilities, cikgu yang bagus untuk mereka dijayakan dari segi diorang punya kualiti pendidikan tu kiranya lebih baik lah. Sebelum ini, Yayasan Peneraju juga turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta 5 koridor utama di negara ini. Program Teras Peneraju Tunas memfokuskan pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan, manakala Peneraju Skill bagi latihan kemahiran dan Peneraju Profesional bagi pensijilan profesional dan pakar. Bersama kembali, 12 jenis barang terkawal di bawah skim kawalan harga musim perayaan Christmas 2014 akan berkuat kuasa selama 5 hari bermula 23 Disember. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata, peniaga diwajibkan menjual barang berkenaan mengikut harga terkawal yang ditetapkan. Bercakap di Sri Aman Sarawak, beliau menjelaskan peniaga perlu meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi membezakannya dengan barang lain sepanjang tempoh berkenaan. 12 barang itu ialah ayam hidup, ayam standard, ayam super, daging kambing tempatan bertulang, daging kambing biri-biri import bertulang dan tanpa tulang dengan harga maksimum di Semenanjung sahaja, daging paha kambing biri-biri import bertulang, telur ayam grade A, grade B, grade C, tomato lada benggala, hijau. Harga maksimum itu ditetapkan di 89 daerah di Semenanjung, 32 daerah di Sarawak dan 27 daerah di Sabah. Para peniaga diingatkan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhinya. Ketetapan harga antara zon mungkin berbeza antara satu sama lain, tapi umumnya semua harga tersebut berdasarkan harga tempatan masing-masing. Secara umumnya, harga kawalan kebanyakan barang itu kekal atau lebih rendah berbanding harga semasa dan penentuan harga itu dibuat menerusi pemantauan harga barang di seluruh negara oleh pihak kementerian, pandangan pelbagai agensi berkaitan dan perbincangan dengan pengeluar, pengimport, pembekal serta pemborong. Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Penduduk di Melaka diminta berwaspada dengan tumbuhan rumpai miang Meksiko yang dikesan tumbuh meliar di beberapa kawasan di negeri itu. Setakat ini, rumpai itu dikenal pasti tumbuh di Kampung Pulau Sebang Alor Gajah dan di Kampung Solak Haji Limin Rim Jasin. Ketua Unit Biosecurity Jabatan Pertanian Negeri Melaka, Mona Lisa Dollah berkata tumbuhan itu boleh tumbuh di pelbagai jenis tanah termasuk tanah kurang subur. Menurutnya, rumpai itu bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan manusia, malah binatang ternakan dan tumbuhan-tumbuhan lain juga. Kepada sesiapa yang menjumpai rumpai ini, diminta melampuhkanlah kepada Jabatan Pertanian yang berdekatan ataupun menghubungi unit biosecurity tumbuhan negeri lah, di mana kalau untuk Negeri Melaka, pejabat kami beroperasi di Kompleks Pertanian Pulau Gadong. Orang awam yang ingin membuat kawalan sendiri, pastikan ciri-ciri keselamatan dipatuhilah, di mana perlu memakai sarung tangan dan juga penutup muka.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas memberi taklimat dan gotong royong menghapuskan rumpai berkenaan di Solok Haji Limin, Rim Jasin. Polis Selangor meminta 3 lagi individu yang dipercayai terlibat dalam insiden pergaduhan ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki Malaysia menentang Vietnam 7 Disember lalu tampil menyerah diri. Ketiga-tiga individu itu perlu tampil memberi keterangan dan membantu siasatan polis berhubung insiden tersebut. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor, SAC Datuk Muhammad Adnan Abdullah, setakat ini 13 individu telah ditahan berikutan insiden itu. Polis meminta orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat berkaitan semua individu terbabit supaya berhubung terus dengan ASP Chang Sing Kong atau ASP Muhammad Amirul dari IPD Shah Alam. Rabu lalu, 5 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam kerana gara-gara merusuh di Stadium Shah Alam semasa perlawanan tersebut. Mereka termasuk 2 adik-beradik dan didakwa mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah Tinggi Georgetown Pulau Pinang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang wanita warga Indonesia. Ia atas kesalahan mengedar dadah jenis metafetamin seberat 1,668 gram tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Yunita 33 tahun yang bekerja sebagai pemandu pelancong tidak boleh dipercayai dan tidak mempunyai asas yang kukuh. Mahkamah juga mendapati pihak pembelaan juga gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir pembelaan. Tertuduh didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Yunita dituduh melakukan kesalahan itu di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang pada 9 Julai 2013 pada 9.30 malam. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hazril Hassan manakala tertuduh diwakili Peguam Chong Kak Sin. Sementara itu di Mahkamah Session Sepang, seorang wanita warga Australia didakwa atas tuduhan mengedar dadah metafetamin seberat 1.5 kilogram awal Disember lalu yang boleh membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Maria Elvira Pinto Exposto, 51 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di cawangan pemeriksaan penumpang 1 CPP1 Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal Utama Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA. Maria, ibu kepada 4 orang anak, didakwa melakukan kesalahan itu pada pukul 3.40 petang 7 Disember lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiada sebarang pengakuan direkodkan dan Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim menetapkan 23 Januari tahun depan untuk sebutan bagi mendapatkan laporan kimia dan memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Maria memberitahu mahkamah bahawa ketika kejadian anak guamnya dalam perjalanan ke Melbourne dan transit di KLIA. Dan tahun ini menyaksikan beberapa kes jenayah yang mencuri perhatian negara. Daripada kes jenayah yang melibatkan militan dan aktiviti keganasan sehingga kebocoran kertas peperiksaan UPSR, Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa mengambil serius setiap kes yang berlaku. Laporan Fazrik Kamarudin, saksikan. Pada 14 Mac, 6 remaja maut dipercayai mengambil dadah sintetik secara berlebihan pada konsert Future Music Festival Asia 2014 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Polis percaya dadah yang digunakan adalah dadah jenis baru dan masih dalam peringkat ujian oleh sindiket dadah. Bukan itu sahaja kes yang melibatkan dadah sepanjang tahun ini. PDRM melalui penubuhan pasukan khas, taktikal dan risikan narkotik STING menjadi contoh kejayaan PDRM membanteras aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah. Sehingga September lalu, pasukan itu berjaya merampas dadah seberat 637 kilogram serta lebih 35,000 pil dadah. Kes jenayah melibatkan aktiviti keganasan dan militan antara yang menggemparkan negara. Kewujudan ancaman kumpulan pengganas baru IS turut sama menular ke Malaysia.
Namun pihak berkuasa bertindak segera. Sejak April hingga September tahun ini, 19 rakyat Malaysia ditangkap kerana disyaki terlibat dengan IS. Mereka dipercayai direkrut 4 sel militan iaitu Qaid Al-Walid, Brigade Al-Jemaah, Daulah Islamiah dan Arakan Daulah Islamiah untuk dihantar ke Syria. Pada 26 Oktober lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memberi tempoh seminggu kepada Ketua Polis Daerah dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Daerah supaya membersihkan kawasan masing-masing daripada aktiviti judi haram. Hasilnya, seramai 364 individu ditahan dalam 3,665 serbuan dan 3,015 mesin judi berkomputer dirampas dalam ops dadu yang dijalankan di seluruh negara. Rentetan itu, Pasukan Tindakan Khas Anti Maksiat, Judi dan Gangsterism STAG ditubuhkan pada 7 Disember lalu bagi menangkap dalang utama sindiket kegiatan perjudian, maksiat dan gangsterism. Pada 10 September, kertas peperiksaan sains 018, 028 dan 038 bagi ujian pencapaian Sekolah Rendah UPSR 2014 ditangguhkan kerana didapati bocor. Hasil siasatan, 2 guru lelaki dan seorang jurutera dihadapkan ke mahkamah. Kes paling mendapat perhatian ramai, 17 buah mesin pengeluaran wang automatik ATM digodam. Kejadian berlaku pada 30 September melibatkan 4 negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Melaka dan Johor. Lebih 3 juta ringgit dilaporkan hilang, dipercayai dilakukan sindiket warga negara Amerika Latin. Kejadian ini berlaku awal pagi Khamis 9 Oktober. Seorang joki kereta maut manakala 13 yang lain cedera apabila 2 butir bom dilempar dari tingkat atas bangunan dan turut merosakkan beberapa kenderaan berhampiran. Ia dipercayai melibatkan perebutan kawasan kumpulan kongsi gelap di hadapan sebuah kelab malam di Bukit Bintang, dan ini adalah kejadian serangan bom pertama di pusat hiburan di negara ini. Harga runcit RON 95 dan diesel dijangka turun di bawah paras RM2 seliter pada 1 Januari 2015 jika harga minyak dunia kekal mengalami penurunan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan, harga runcit tersebut boleh dicapai kerana bagi 18 hari pertama bulan ini, harga purata minyak RON 95 dan diesel jatuh di bawah paras RM2 seliter. Purata 18 hari Disember, harga RON 95 dan diesel adalah di bawah paras RM2. Yang sekarang ini RM2.26 dan RM2.23. Jika purata itu berkekalan 10 hari lagi, maka pada 1 Januari rakyat akan dapat harga RON 95 dan diesel bawah RM2 seliter. Ya, ini satu berita baik untuk rakyat yang sekiranya kekal 10 hari lagi, ya, 10 hari lagi. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Penerangan dan Dialog GST peringkat Parlimen Rembau di Dewan Besar Institut Latihan Perindustrian ILP Pedas. Peruntukan bajet 2015 bagi sektor pembangunan masih dikekalkan untuk projek-projek yang bakal dilaksanakan. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Siraga Abdullah, harga pasaran minyak dunia yang kini berada pada paras rendah menggesa kerajaan mencari inisiatif memastikan sasaran KDNK 5 ke 6% dicapai. Subsidi bahan api RM5.3 bilion membolehkan kerajaan memperuntukkan simpanan tersebut untuk perbelanjaan pembangunan. For example, we have allocated 12.3 billion for next year. So while we deduct the super subsidy and LPG, which we are still subsidizing, we have some saving there, so which we can pump into for development expenditure. So, overall, the economy is still sustainable at 5 to 6%.
Terdahulu beliau merasmikan kempen berkenaan di Cyberjaya. Dalam perkembangan lain, beliau menjelaskan sehinggalah semalam sebanyak 229,000 buah syarikat telah mendaftar untuk GST. Baik, seterusnya Nasional 8 malam ini diteruskan dengan ikuti perkembangan sukan. Bersama dengan Aisyah Basli. Aisyah, teruskan. Terima kasih sahabat-sahabat. Antara paparan menarik dalam Sukan Nasional malam ini, Harimau enggan mengalah, Dolah harap tuah laman sendiri. Serta tiket final Piala Suzuki AFF habis dijual. Nantikannya selepas ini. Menjelang aksi final kedua Piala Suzuki AFF 2014, walaupun sedar Thailand selesa dengan kelebihan 2 gol, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Dolah Saleh masih menaruh kepercayaan anak buahnya mampu melakar kejutan. Bagi memastikan misi mencapai kejuaraan kedua, Harimau Melaya dituntut untuk beraksi lebih 200% malam esok. Jurulatih Harimau Melaya Dolah Saleh sedar tugasnya bukan mudah, namun ia bukan misi mustahil. Bukan mudah untuk mengatasi pasukan Thailand ni. Dengan sokongan padu, saya percaya ialah dengan 2 kekalahan, saya percaya esok mungkin satu kejutan akan berlaku, insya-Allah. Dolah turut mengakui pemainnya banyak membuat kesilapan di Bangkok sehingga membenarkan Thailand mencatat kemenangan. Pengendali kelahiran Melaka itu turut berteka-teki apabila masih belum memutuskan kesebelasan utama yang akan diturunkan di Bukit Jalil. Ia berikutan kecederaan ibu jari kaki kiri dialami Indra Putra Mahyudin semasa beraksi di Stadium Raja Manggala Rabu lalu. Mahu tidak mahu, Harimau Melaya perlu menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri andai mahu mengembalikan trofi yang pernah dijulang pada 2010. Sementara itu, di Kem Thailand, Ketua Jurulatihnya Kiatisuk Senam Wang menganggap aksi di Bukit Jalil adalah perlawanan yang berbeza dan mahu melupakan kemenangan di Bangkok Rabu lalu. Katanya, walaupun aksi kedua ini lebih penting dan bakal menjadi penentu kemenangan, Kiatisuk yakin pemainnya tidak gentar walaupun berdepan ribuan penyokong tuan rumah. Tomorrow game, we thinking not easy for us. And then I think both team have chance to win together. But the most important tomorrow, I know big crowd, tickets sold out already. I think that's a fantastic game because in Rajamangala also big crowd also. Of course, we have no choice. We must get 3 points and get a cup, go back to Thailand. Thailand mempunyai kelebihan setelah mencatat kemenangan 2-0 di Bangkok. Di utara tanah air, Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah KFA Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir turut yakin Harimau Melaya mampu bangkit mencatat kemenangan. Datuk Seri Mukhris yang juga Menteri Besar Kedah yakin kebangkitan menakjubkan ketika menewaskan Singapura dan Vietnam di peringkat kumpulan dan separuh akhir lalu memberi petanda jelas skuad bimbingan Dolah Saleh mampu bangkit biarpun berdepan misi yang sukar. Walaupun saya akui bahawa pasukan Thailand agak hebat juga, tetapi saya ingat pasukan kita pun tak kurang hebat dan keyakinan pun pada tahap yang tinggi. Walaupun kalah 2-0 hari itu, tapi saya rasa itu tidak mematahkan semangat tim kita dan tentunya penyokong-penyokong kita pun mengharapkan yang terbaik, termasuk penyokong nombor 1 iaitu tentunya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong dan juga yang nombor 2-nya Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kerajaan negeri juga tidak menolak kemungkinan akan memasang skrin besar bagi membolehkan peminat di negeri ini menyaksikan perlawanan tersebut.
Sementara itu, tiket perlawanan akhir kedua di antara Malaysia dengan Thailand sudah habis dijual. Kesemua 90,000 keping tiket yang diperuntukkan untuk perlawanan itu termasuk yang dijual dalam talian habis dijual hari ini. Perkara tersebut disahkan Pengerusi Jawatan Kuasa Tiket FAM Datuk A. Siva Sundram petang tadi. Tiket sudah dijual habis 90,000. So esok memang tak akan buka? Esok tak ada. Lagi tak ada komputer. Tak ada tiket tambahan apa-apa pun tak ada. Sejak mula dijual kemarin, tiket perlawanan berharga RM50 untuk dewasa dan RM20 kanak-kanak laris terjual dan habis dalam masa 2 hari sahaja. Malah, tiket dalam talian juga mendapat permintaan tinggi peminat apabila FAM menjual lebih 27,000 keping tiket. Perlawanan akhir kedua antara Malaysia dengan Thailand akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil bermula 8 malam esok. Peminat dinasihatkan datang awal bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dan pintu stadium akan mula dibuka jam 4 petang. Bangkitlah Harimau Melaya, lakar kemenangan di tanah air sendiri. Itu pesanan Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah kepada skuad Harimau Melaya yang akan turun dalam perlawanan akhir kedua malam esok. Kita berdoa supaya pasukan Harimau Melaya kita akan beraksi dengan sebaik yang mungkin. InsyaAllah kita harap mencapai kemenangan yang diharap-harapkan oleh semua rakyat Malaysia. Baginda turut mengingatkan kepada penyokong-penyokong Malaysia khususnya yang akan turun ke Bukit Jalil esok untuk menjaga tingkah laku bagi memastikan tiada lagi insiden yang tidak diingini berlaku. Kejadian seumpama separuh akhir pertama di Stadium Shah Alam nyata mengecewakan baginda kerana ia jelas sekali mencemarkan nama Malaysia. Menjelang saingan Liga Malaysia musim hadapan, Lembaga Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM meluluskan penggunaan 4 pemain import dalam satu perlawanan bagi merancakkan lagi saingan Liga musim depan. Peraturan baru itu akan berkuat kuasa pada perlawanan sumbangsih merebut Piala Sultan Ahmad Shah 31 Januari depan. Perkara tersebut dipersetujui semua ahli jawatan kuasa eksekutif FAM yang bermesyuarat buat kali kedua petang tadi. 4 pemain import dibenarkan beraksi dalam setiap perlawanan sekaligus bakal menyaksikan saingan lebih sengit musim depan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah peraturan baru itu dibuat atas kepentingan semua pihak dan dipersetujui sebulat suara. Majority of the team wants to field 4 players at one time. And also to make the league more competitive. Sebelum ini, kesemua pasukan hanya dibenarkan menggunakan 3 pemain import dalam satu-satu perlawanan walaupun mempunyai 4 pemain import. Sukan Universiti ASEAN AUG di Palembang, Indonesia. Ketiadaan atlet harapan Yu Peng Kian tidak menambahkan skuad lawan pedang AUG negara apabila cemerlang membawa pulang 1 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Acara terakhir pagi tadi, Malaysia menambah 1 lagi pingat gangsa menerusi foil berpasukan lelaki sekaligus menepati sasaran yang ditetapkan. Hadir tanpa tonggak harapan, skuad lawan pedang negara membuktikan kemampuan meraih pingat emas sekaligus melepasi sasaran awal yang ditetapkan. Natasha Izra Abu Bakar mencurikan kem negara dengan emas tunggal yang dimenangi dalam acara foil individu wanita. Pengurus pasukan Muhammad Ali Abdul Kadir menyifatkan ini adalah pencapaian memberangsangkan biarpun diduga dengan pelbagai halangan. Sebab dengan ketiadaan Olimpian, sepatutnya mereka down, tapi dah sampai kat sini semuanya rasa agak ceria dan dia nak proof jugalah, walaupun tak ada atlet senior tapi nak proof yang boleh mencapai emas. Macam hari ini atlet ada yang cedera, ada yang demam tapi still nak fight juga. So dia kata nak fight, nak terbaik lah. Dia tak kira apa color medal lagi ni, tapi nak fight juga. So saya rasa motivasi itu paling penting. Selain 1 emas, pasukan lawan pedang turut membawa pulang 1 perak dan 2 gangsa. Gangsa terakhir hadir menerusi acara foil berpasukan lelaki pagi tadi. Muhammad Akil Anwar, Nurul Afiq Nazril Ismail dan Andrew Mock tewas 33-45 ketika berdepan pasukan tuan rumah Indonesia.
Di Pusat Akuatik Jakabaring, kontingen negara menyapu bersih pingat emas yang ditawarkan dalam acara terjun. Emas terakhir skuad terjun negara dihadiahkan Kam Lingka yang mengungguli 1 meter papan anjal wanita. Acara terjun menutup saingannya hari ini dengan menyapu bersih 3 pingat emas yang ditawarkan. Kam Lingka melengkapkan emas ketiga pagi tadi menerusi acara 1 meter papan anjal wanita. Bersaing bersama 3 lagi penerjun, penuntut Pra-Universiti Sekolah Sukan Bukit Jalil ini hanya diberi tentangan sengit oleh atlet tuan rumah Ambarwati Sari. Kamling berjaya mencatat mata tertinggi dengan mengumpul 237.90 mata untuk pingat emas. Ambarwati berpuas hati di tempat kedua, manakala Dominios Riza dari Filipina dengan pingat gangsa. Dapat 3 gol ni bukan sebab saya seorang je. Yalah, saya pun ada untuk usaha tapak gol ni. Tapi kawan-kawan saya pun ada juga sebab seorang satu event kan. Dia orang pun berusaha untuk tapak gol ni. Dalam pada itu, pencak silat menyumbang 2 pingat gangsa menerusi kategori Puteri C dan Putera D. Siti Syazwana Ajak yang beraksi dalam kategori Puteri C menang mudah 5-0 ke atas lawan dari Laos, Buape Wong Kamsone. Sementara Hamad Khairul Azhar Zakaria melalui kategori Putera D menyumbang gangsa kedua apabila diberi kemenangan percuma selepas lawan dari Brunei, Muhammad Amirul Azri, menarik diri akibat kecederaan. Acara olahraga menutup tirainya dengan memungut 7 pingat emas, 7 perak dan 8 gangsa sekaligus menepati sasaran yang ditetapkan. Pada hari terakhir semalam, olahraga menambah 2 lagi pingat emas, 3 perak dan 2 gangsa. Emas ke-6 dihadiahkan atlet lontar peluru kebangsaan Adi Alifuddin Hussein yang mencatat 16.60 meter untuk emas ke-4 sepanjang penyertaan di Temasya AUG. Adi menewaskan pencabar dari Thailand, Kachin Tawat untuk perak dan seorang lagi atlet negara, Muhammad Alif Hanif, meraih gangsa. Saingan patutnya Thailand tu ada saingan tapi Thailand tu dia injured. Rezeki belah saya lah. Sebab Thailand tu pun saya fight di SEA Games lah. Melengkapkan sasaran emas olahraga negara, Muhammad Hakimi Ishak dalam acara lompat kijang. Lompatan terbaik Hakimi 16.28 meter menewaskan wakil Thailand, Kongnil Varunyo dan rakan sepasukan Hakimi, El Said Abdul Aziz untuk perak dan gangsa. Setelah hari ini agak berhati nak kurang 16 cm daripada national record. So rasa quite good lah untuk saya. Raja Nurshina Raja Azhar menyumbang pingat perak dalam acara 100 meter lari berpagar wanita setelah tewas kepada Nova Emilia dari Indonesia. Gangsa menjadi milik pelari Thailand, Ratchanan Panida. Satu lagi pingat perak dikutip menerusi acara 4x400 meter wanita hasil gandingan Nurul Asikin Muhammad, Saidatul Izzati, Zaidatul Husnia dan Nurul Faizah. Kuartet 4x400 meter lelaki turut pulang dengan pingat perak yang dibarisi Anchos Aaron, Muhammad Fairul, Eskanatasen dan Muhammad Arif selepas tewas kepada kuartet Thailand. Di Stadium Akuatik Jakabaring, kem renang negara bangkit menyumbang emas sekaligus menyaksikan lagu negaraku kembali berkumandang apabila Ku Chailin dan Erika Kong Chia masing-masing meraih pingat emas. Chailin meraih pingat emas melalui acara 400 meter rampaian individu wanita setelah mengetepikan 3 pencabar lain untuk mencatat 5 minit 0.18 saat. Dia meninggalkan Hana Dato dari Filipina 2 saat di belakang untuk pingat perak. Manakala perenang tuan rumah Reza Kanya Dewi meraih gangsa. Emas kedua negara hadir menerusi acara 100 meter kuat dada individu wanita. Erika Kong mencatat masa terpantas 1 minit 13.07 saat berbanding 7 peserta lain sekaligus meraih emas kedua peribadi untuk perenang elit itu. Perak milik Margarita Kereta Pradani dari Indonesia dan gangsa diraih atlet Filipina Denili Cordero. Selain 2 pingat emas, Malaysia turut meraih 3 perak dan 1 gangsa. Ia menjadikan keseluruhan yang berjaya dikumpul oleh kem renang negara setakat ini adalah 5 emas, 7 perak dan 7 gangsa. Perkembangan Copa del Rey itu tadi mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Kembali bersama Siti Murni dan juga Syahril.
Baik, terima kasih Aisyah Basli. Kami teruskan dengan perkembangan ini. Budaya inovasi merupakan sebahagian gerakan transformasi sektor awam bagi menyokong agenda peningkatan daya saing negara. Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Mohit Mohamad berkata, mereka yang berkhidmat dalam skim perkhidmatan mereka perlu lebih berdaya saing. Mereka menghadapi pelbagai cabaran yang kompleks berikutan penambahan ataupun perubahan teknologi semasa dalam dunia rekaan. Persekitaran ini menuntut kemahiran perkhidmatan mereka yang inovatif, efisien dan kreatif dalam menghasilkan perkhidmatan yang bagi memenuhi keperluan serta melangkaui kehendak pelanggan dan stakeholders. Kali ini juga akan memberi kesan kepada pengguna mereka yang terhad serta keperluan modal insan yang berkualiti. Datuk Mohit berucap pada Seminar Inovasi Rekaan 2014 di Angkasa Puri. Jelasnya seminar ini sebagai pemangkin inovasi dalam karier mereka dalam aspek pengguna perkakasan, peralatan, aplikasi teknologi dan kreativiti bersempena Hari Inovasi Kementerian. Baik, seterusnya kita akan ikuti segmen Trend. Kita bersama dengan Dilaila Kadir, saksikan. Baik, terima kasih Syahril dan Siti Murni. Untuk 5 minit seterusnya, seperti biasa, anda akan bersama saya, Dilaila Kadir, dalam segmen Trend berkongsi topik carian paling popular menerusi beberapa enjin carian di Malaysia. Masih lagi dengan demam bola, Piala AFF Suzuki 2014 masih mengungguli carta enjin carian Yahoo Malaysia. Apa yang dicari? Sudah pasti maklumat dan video perlawanan akhir pusingan pertama lalu di Bangkok. Malangnya, Harimau Malaya tidak berjaya mengulangi kejayaan membenam pasukan Vietnam ketika menentang Thailand, tewas 2-0, memberi sedikit tekanan pada perlawanan kedua yang akan berlangsung esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Juga yang mengaitkan Piala AFF Suzuki kali ini ialah maklumat mengenai beberapa penyokong bola sepak negara yang dihadapkan ke mahkamah kerana terlibat dalam insiden pergaduhan ketika perlawanan separuh akhir pertama Malaysia menentang Vietnam. Apapun, sama-sama kita nantikan dan berharap Malaysia mampu mendudukkan pasukan Gajah Putih malam esok. Baik, terlihat pula di kedudukan kedua enjin carian Yahoo Malaysia. Sejarah bagi hubungan Amerika Syarikat Cuba selepas setengah abad Perang Dingin, kedua-duanya sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan peralihan bersejarah itu selepas ini akan kembali menyuburkan ekonomi dan keluar masuk rakyat kedua-dua negara yang terpisah sejak sekian lama. Pengumuman dramatik itu diumumkan Presiden Barack Obama di Washington, disokong Presiden Raul Castro di Havana. Peralihan dalam dasar Amerika Syarikat Cuba adalah kemuncak 18 bulan rundingan rahsia antara musuh lama yang merangkumi beberapa siri mesyuarat dan merupakan usaha luar biasa oleh Obama tanpa kebenaran Kongres. Setelah 50 tahun pengasingan di antara kedua-dua negara hanyalah sesuatu yang merugikan. Berikut pula mengenai filem komedi politik The Interview yang mencetuskan kontroversi berikutan plot fiksionnya untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sony Pictures telah membatalkan penayangan filem berkenaan di Amerika Syarikat selepas serangan cyber penggodam terhadap Sony disyaki didalangi Korea Utara yang menentang kandungan filem berkenaan. Penggoda memberi amaran agar penonton tidak hadir menyaksikan filem berkenaan. Berikutan itu, kerajaan Amerika kini sedang mempertimbangkan pelbagai pilihan bagaimana untuk bertindak balas terhadap serangan berkenaan. Nampaknya naskah Evan Goldberg dan Seth Rogen ini bakal menjadi filem paling popular tetapi tidak ditayangkan bagi tahun ini. Asking us to be a couple James Bonds. We have a dictator to kill. Let's go. Hello, North Korea! We are entering into the most dangerous country on earth. Balls to the wall! How many times can the U.S. make the same mistake? As many times as it takes. The Interview, rated R. Di kedudukan seterusnya, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar
sudah pasti ada kaitan dirinya dengan aksi akhir pasukan Malaysia dalam final Piala AFF Suzuki malam esok. Perlawanan malam esok disifatkannya sebagai misi hidup atau mati. Lebih jelas, ia pertarungan terpenting dan harus dimenangi Malaysia. Sebagai Menteri Bertanggungjawab terhadap prestasi industri sukan negara, beliau sudah tentu mahukan sejarah manis terpahat dengan kemenangan pasukan Harimau Malaya sejak 4 tahun lalu. Beliau menyuruh seluruh rakyat Malaysia agar menjadi pemain ke-12 pasukan Harimau Malaya dengan menyalurkan sokongan tanpa berbelah bahagi. Penghujung segmen trend seperti biasa kami bawakan kepada penonton Nasional 8 malam ini. Walaupun ia tidak viral, namun ingin kami bawakan semangat Harimau Malaya malam ini menjelang pertarungan besar esok bagi pemain-pemain kita. Ayo Harimau Malaya. Teruskan bersama Syaril dan Siti Murni. Baik, terima kasih Dilaila. Kita harapkan sokongan sebegitu akan terus bergema di stadium esok. Jadi Nasional 8 berakhir di sini. Seketika nanti saksikan episod khas Debaran Pentas Akhir Adik-adikku. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Jumpa lagi.